Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 dimulakan dengan rangkuman berita-berita utama hari ini. Kita ikuti perinciannya dalam segmen Esensi. Isu kekurangan bekalan gula pasir kasar dan halus dijangka selesai hujung bulan ini. Itu jaminan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Seri Salahuddin Ayub, sambil mengakui bekalan itu ketika ini masih berkurangan. Sekiranya isu tersebut tidak selesai, tempoh Ops Manis yang sepatutnya tamat pada 30 Jun ini mungkin akan dipanjangkan. Langkah mengekang keciciran di peringkat sekolah rendah dan menengah, KPM menyasarkan enrolmen murid prasekolah ditingkatkan kepada 90% berbanding 80% ketika ini. Jelas Menterinya Fadilina Siddiq, lebih banyak prasekolah dibuka dan melakukan kempen advokasi kepada ibu bapa untuk menggalakkan menghantar anak-anak ke prasekolah. Peruntukan khusus RM100,000 disediakan kepada pejabat daerah untuk menyegerakan pembaikan kecil seperti penurapan kerosakan jalan persekutuan berdasarkan aduan diterima. Peluang dibuka kepada semua pejabat daerah untuk mengemukakan permohonan. Ia antara langkah mempercepat pelaksanaan projek prasarana rakyat sekaligus memastikan perkhidmatan untuk rakyat diutamakan. Sejumlah RM42.26 juta diperuntukkan bagi projek bantuan baik pulih rumah dan bantuan bina baharu rumah di bandar tahun ini. Peruntukan bakal memanfaatkan 2,534 ketua isi rumah dan RM2 juta untuk pembinaan rumah baharu. Ia juga bagi membantu golongan B40 di bandar yang mempunyai rumah daif dan rosak. Jualan Rahmah kini tampil dengan pendekatan baharu apabila ia dilaksanakan secara terus kepada golongan sasar. Ia melalui inisiatif trailer Jualan Rahmah bergerak yang membawa barangan keperluan ke lokasi penduduk. Pendekatan itu berbeza berbanding sebelum ini yang dilaksanakan di premis yang memerlukan golongan sasar untuk datang ke lokasi. Polis telah mengenal pasti individu yang menunggang motosikal melawan arus di Lebuh Raya Suka Rabu lepas yang menyebabkan seorang penunggang motosikal berkuasa tinggi maut. Suspek mendakwa telah tersesat jalan sebelum terpaksa menunggang motosikal secara melawan arus untuk pulang ke rumah. Akibat kemalangan, suspek juga terjatuh dari motosikal dan mengalami kecederaan patah di bahagian bahu kanan, patah jari kelingking, luka di bahu kiri dan kaki kanan. Seorang bekas pengetua ditemukan meninggal dunia sendirian sejak 5 hari lalu di kediamannya di Taman Jakar Jaya, Bandar Cukai, Kemaman, Terengganu. Mayat mangsa Mustafa Abdul Ghani, 66 tahun, ditemukan dalam keadaan terbaring di dalam bilik tidurnya selepas pintu kediaman terpaksa dipecahkan polis. Mangsa gagal dihubungi sejak beberapa hari lalu. Seorang lelaki maut apabila kereta yang dinaiki bersama keluarganya melanggar sebuah trailer di kilometer 301.5 Lebuh Raya Utara Selatan awal pagi tadi. Mangsa Muhammad Zuel Haikal Ghazali, 18 tahun, yang merupakan penumpang, maut akibat kecederaan di bahagian kepala. Pemandu lori bagaimanapun tidak mengalami sebarang kecederaan. Kes diklasifikasikan di bawah Seksyen 41/1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Seorang maut dan 2 cedera parah dalam kemalangan melibatkan sebuah bot nelayan dan bot pelancong di perairan Pulau Perhentian Besut, Terengganu. 1 cedera ringan manakala 9 lagi selamat. Semasa kejadian, bot pelancong dari Long Beach ke JT Perhentian Island Resort Pulau Besar melanggar bot nelayan yang dalam perjalanan ke JT Kampung Nelayan di Pulau Perhentian. Menyentuh dakwaan kenaikan harga susu formula, pengeluar diminta menyediakan laporan pergerakan harga produk berkenaan bagi tempoh 6 bulan. Sementara bagi susu formula pesakit kanser, perbincangan dengan Kementerian Kesihatan akan dilaksanakan dalam masa terdekat. Hasil pemantauan dijalankan setakat ini mendapati harga ditawarkan masih berpatutan dan tidak berlaku kenaikan melampau. Peniaga dan penjaja kecil diingatkan supaya tidak menyalahgunakan lesen pihak berkuasa tempatan PBT. Jelas Menteri Pembangunan dan Kerajaan Tempatan Nga Koming selaras prinsip dan komitmen Perdana Menteri, PBT lain di seluruh negara juga akan menyusuli langkah berkenaan. Semua pihak diingatkan jika ada yang menyewakan lesen PBT kepada warga asing, penguatkuasaan tindakan undang-undang akan dijalankan. Laporan Haji 1444 Hijrah
Antara perkhidmatan utama disediakan Lembaga Tabung Haji TH di Tanah Suci adalah pusat khidmat pelanggan. Pelbagai aduan dan kes berjaya dikendalikan unit berkenaan sehingga kini. Laporan dari Mekah terus bersama wartawan Anas Maknur. Anas. Baik, terima kasih Faiz Syahira di Angkasa Puri. Betul tu, salah satu perkhidmatan yang penting sebenarnya di Mekah dan juga Madinah yang ditawarkan oleh Lembaga Tabung Haji adalah pusat khidmat pelanggan. Dan di Mekah ini, pusat khidmat pelanggan ini telah pun mula beroperasi sejak 26 Mei lalu dan mengikut laporan terkini sehingga semalam lebih kurang 200 kes ataupun aduan diterima mengenai kehilangan dan kerosakan lencana yang dipakai oleh para jemaah haji. Tapi semuanya berjaya dikendalikan oleh pusat khidmat pelanggan ini. Mereka menyediakan lencana baru untuk para jemaah haji ini. Manakala yang paling tinggi merupakan aduan dan laporan mengenai jemaah haji yang tersasar dari penginapan masing-masing selepas mereka ini selesai mengerjakan ataupun menunaikan ibadah di Masjidil Haram. Dimaklumkan sejak 26 Mei sehinggalah kini 242 kes berjaya dikendalikan dan diselesaikan oleh pusat khidmat pelanggan ini. Bagi jemaah haji yang tersasar ke penginapan lain, mereka ini akan dibantu oleh pihak maktab yang akan menghubungi pusat khidmat pelanggan ini untuk dibawa semula ke penginapan masing-masing. Manakala jemaah haji yang tersasar di sekitar Masjidil Haram ataupun yang berlega di sekitar Masjidil Haram ini, mereka ini akan dibantu oleh unit peronda yang sentiasa beronda kawasan Masjidil Haram selama 24 jam secara bergila-gila. Mereka ini akan bantu para jemaah haji yang dilihat berlegar ataupun tersasar dari penginapan masing-masing dan mereka ini akan dibantu untuk kembali semula ke maktab atau penginapan. Dan sepanjang tempoh itu juga pelbagai aduan lain juga yang kecil-kecil juga mereka terima. Ini kerana pusat khidmat pelanggan yang dianggotai 10 petugas haji termasuk dan dibantu oleh pembantu petugas haji. Mereka ini beroperasi selama tempoh 24 jam. Sekian dulu dari Mekah Al-Mukarramah. Kembali semula kepada Faiz Syahira. Silakan. Baik Anas, terima kasih. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menafikan beliau cuba menerapkan konsep Islam secara berlebihan dalam pentadbirannya apabila mahu memperluas peranan JAKIM seperti yang didakwa segelintir pihak. Tuduhan yang dilemparkan oleh segelintir kecil orang bukan Islam itu menunjukkan golongan itu tidak faham kepentingan mendidik umat Islam mengenai konsep sebenar agama itu. Beliau mahu JAKIM diperluas tugas bicara soal ekonomi, lihat program digital serta lihat kurikulum pendidikan. RM2.94 juta diperuntukkan diberi kepada 588 masjid karyah di 12 daerah seluruh Kedah yang berdaftar di bawah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Kedah. Ia bertujuan mengimarahkan masjid sempena sambutan Hari Raya Aidiladha. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, setiap masjid akan menerima RM5,000. Sementara itu, sebanyak RM1.985 juta diperuntukkan tambahan disalur kepada 28 pondok, tahfiz mahat dan sekolah agama yang berdaftar sebagai usaha menyuburkan lagi pendidikan berteraskan Islam di negeri Kedah. Perdana Menteri berkata, secara keseluruhan, sebanyak RM8.9 juta disalurkan kerajaan bagi membantu institusi itu meningkatkan tahap dan mutu pendidikan Islam di Kedah. PTPTN diminta teliti semula jenis pinjaman yang diberikan sekiranya pelaksanaan pembelajaran secara hibrid atau anjal dilaksanakan. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, tindakan itu bagi memastikan jenis pinjaman ditawarkan sesuai dengan sistem itu. Ini kerana pembelajaran hibrid hanya melibatkan 90% daripada bidang pengajian. Program Semarak Madani Anjuran Jabatan Komunikasi Komuniti JKOM wajar diteruskan dengan penglibatan lebih ramai komuniti di negara. Ia bukan sahaja beramah mesra dengan rakyat, malah mendapat pelbagai isu setempat sekaligus membantu mendepani cabaran tersebut. Selain itu, lebih banyak komuniti perlu didekati dalam usaha menerapkan penghayatan serta pemahaman konsep Malaysia Madani.
Motek sasar 5 juta pelancong Cina ke Malaysia tahun ini. Timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya berkata, bagi menarik lebih ramai pelancong, Motek bekerjasama dengan syarikat penerbangan untuk mengatur kekerapan penerbangan kedua-dua negara. Motek turut memberi tumpuan tingkat perkongsian strategik mempromosi pelancongan domestik. Sebuah taman kebudayaan akan dibangunkan di Melaka untuk mempamerkan kebudayaan dan kesenian negeri itu. Ketua Menterinya, Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, taman itu akan diperkenalkan sebagai produk pelancongan Melaka sempena Tahun Melawat Melaka 2024. Pemilihan kawasan yang sesuai belum diputuskan. MIDF lancar skim pembiayaan peluang kedua bertujuan membantu perusahaan kecil dan sederhana PKS mengatasi kekangan aliran tunai. Sejumlah 20 juta ringgit diperuntuk tahun ini untuk skim berkenaan. Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, ia sebagai talian hayat kepada PKS terpilih dan menawarkan penyelesaian untuk menangani halangan keuangan mereka dan memanfaatkan peluang baharu. Kerajaan komited pastikan pekebun kecil tidak terkeluar daripada rantaian bekalan sawit berikutan pengenalan peraturan baru sawit oleh negara luar. Malaysia berpendirian bahawa apa sahaja peraturan yang ingin dilaksanakan Kesatuan Eropah EU harus melibatkan rundingan dengan kerajaan. Mesej itu juga telah disampaikan semasa misi bersama Malaysia dan Indonesia ke EU melalui Majlis Negara-Negara Pengeluar Minyak Sawit CPOPC. Pusat Pembangunan Ekonomi dan Mampan SESDA bekerjasama dengan Forum Dialog Global menghimpunkan perwakilan dari 10 negara ASEAN terdiri daripada pakar ekonomi dan penggubal dasar. SESDA mempunyai kepakaran membantu negara Asia mencari titik persamaan membincangkan isu-isu semasa. Persidangan diharap dapat mewujudkan rangka kerja yang boleh dilakukan semua negara Asia tangani isu ekonomi, sosial dan kemampanan. Faktor kekurangan biji kopi tempatan antara cabaran kritikal dihadapi industri pengeluaran kopi negara ketika ini. Kadar pengeluaran kopi tempatan hanya memenuhi 3% permintaan dalam negara. Pengeluaran kopi negara di peringkat global hanya berada pada kadar 0.16%. Persaingan dari negara jiran serta keperluan tenaga buruh juga menyumbang kepada cabaran industri kopi negara. Kadar pengangguran di negeri Selangor menunjukkan penurunan sebanyak 2.6% pada suku tahun pertama 2023 berbanding 2.9% tahun lalu. Melalui program Selangor Mega Job Fair yang dilaksana, ia dilihat dapat mengekalkan kadar pengangguran di negeri itu di bawah paras 4%. Sebanyak 10,000 peluang pekerjaan ditawarkan dalam pelbagai sektor melibatkan 120 syarikat. Penemuan awal siasatan keruntuhan empangan Kakhovka di selatan Ukraine kemungkinan besar disebabkan bahan letupan yang ditanam oleh Rusia. Ia menolak teori bahawa pelanggaran empangan itu disebabkan salah urus. Peguam British Catriona Murdoch yang mengetuai siasatan berkata, menyerang empangan dengan sengaja adalah jenayah perang di bawah Undang-Undang Kemanusiaan Antarabangsa, melainkan ada objektif ketenteraan yang sah. 8 maut akibat gelombang haba yang melanda Meksiko. Suhu melampau di barat laut dan tenggara negara itu mengakibatkan ramai orang mengalami strok haba dan dimasukkan ke hospital. Cuaca panas melampau di negeri Sonora, Veracruz, Quintana Roo dan Oaxaca dijangka berterusan untuk beberapa hari lagi dengan suhu melebihi 40 darjah Celsius. Sekurang-kurangnya 3 terbunuh dan berpuluh cedera selepas puting beliung melanda bandar Perryton di utara Texas. Dianggarkan 30 rumah trailer rosak dan musnah. Pasukan tindak balas kecemasan telah digerakkan ke kawasan itu, termasuk pasukan petugas perubatan kecemasan dan pasukan mencari dan menyelamat. Jalan raya dan bangunan dinaiki air di sepanjang bandar di tepi pantai Gujarat Barat India kesan siklon Biparjoy. Biparjoy yang melanda Khamis lalu menerbangkan bumbung rumah, pokok serta tiang elektrik. Angka kematian dilaporkan rendah, namun lebih 5,000 tiang elektrik tumbang dan mengganggu bekalan kepada lebih 4,000 kampung.
Kampung Cuatro, Kanada dan Okinawa di wilayah Santa Cruz, Bolivia yang kaya dengan soya terjejas teruk apabila hujan lebat membanjiri tanaman. Ia turut mengakibatkan rumah penduduk dikelilingi air dan laluan bertukar menjadi sungai. 1 kematian direkodkan dan 280 keluarga dipindahkan ke pusat perlindungan. Presiden Palestin Mahmud Abbas berharap China akan main peranan mempromosi perdamaian Palestin dan Israel. Beliau turut menyatakan penghargaan kepada China atas sokongan politik dan ekonomi untuk Palestin. Kejayaan penganjuran sidang kemuncak China negara Arab membuktikan China giat mempromosi kerjasama dengan negara-negara Arab dan berharap ia diteruskan. Saudara, Kanta 744 berakhir di sini. Menyusul selepas ini berita perdana bersama Andy Reza dan Farhatul Aisyati. Untuk paparan lebih komprehensif, Malaysia Madani tekad perpaduan penuhi harapan. Assalamualaikum.